Alhamdulillah ini. InsyaAllah kita baca kitab sikit. Mustaqim mana tak nampak? Mustaqim Badrul. Badrul ada? Mustaqim ada? Tidur. Kita tengok dia. Datang jauh-jauh pergi ya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akan baca petang ini insyaAllah satu hikmat daripada hikmat-hikmat yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah Askandari, yang kemudiannya disyarah oleh Syekhuna Syekh Zulfikar Ahmad Naqsyabandi Mujaddidi Damat Barakatumul Aliyah insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadilladzi istafa. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Kata Syekh Ibnu Athaillah Askandari, idfan wujudaka fi ardil khumul, fi ardil khumuli, fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu natajuhu. Idfan wujudaka fi ardil khumul, tanamlah kewujudan diri kamu di dalam bumi yang tanpa nama. Fama nabata mimma lam yudfan, sesuatu benih tidak akan tumbuh, benih yang mana satu benih itu tidak akan membesar dengan sempurna, benih yang mana tidak ditanam di dalam bumi. Itu dia punya hikam lah secara lafzinya. Tanamlah kewujudan diri kamu di dalam bumi yang tanpa nama. Fama nabata, tidak akan tumbuh satu benih yang tidak ditanam di dalam bumi. Tidak ada mana-mana benih yang tidak ditanam di dalam bumi. Dalam masa yang sama dia menghasilkan pembesaran yang sempurna. Mana dia, satu benih tadi tidak boleh membesar dengan sempurna selagi mana benih tadi tak ditanam. Itu dia punya kata-kata hikmat lah. Jadi tanamlah kewujudan diri kamu di dalam bumi yang khumul, dalam bumi yang khumul. Khumul itu dikatakan kepada gumnami, bahasa Urdunya gumnami. Gumnami ini bumi yang tanpa nama. Kalau kita tanam, kalau hari ini orang buat jahat kan, kemudian dia bunuh orang, kemudian dia kata pergi tanam dalam bumi puncak alam, contoh kan. Jadi bumi itu ada nama. Satu lagi, ditanamlah mayat ini di mana-mana bumi. Jadi Syekh kata, tanamlah kewujudan diri kamu, kewujudan diri kita, yang kita ni seorang maulana, kita seorang syekh, apa saja title kita, kita seorang profesor, kita seorang CEO, apa saja, tanamlah di bumi yang tanpa nama. Kewujudan diri kamu di bumi yang tanpa nama. Kenapa? Benih, satu benih tadi, satu benih pertanian, tanaman, dia tidak akan tumbuh dengan sempurna selagi mana
benih tadi tidak ditanam ke dalam bumi. Mana ada benih tumbuh atas, tak dicampur dalam bumi. Itu dia punya keterangan sikit lah. Jadi sekarang datang kita kepada syarahan Syekh. Selagi mana benih ini tidak ditanam di dalam bumi, ya, benih tadi bila mana tidak ditanam dalam bumi, yakni selagi mana kita tidak memadamkan nafsu kewujudan diri kita ni, selagi itulah, ya, benih tadi dia tidak akan menghasilkan buah. Dia hikam ni dia kena fikir sikit lah tuan-tuan. Jangan cepat muraqabah lagi. Dengar dia punya kata, kita ambil dia punya apa itu, kata-kata hikmat tu satu-satu. Ya. Jadi selagi mana benih tadi tidak dicampur dalam bumi, selagi itulah dia tidak menghasilkan buah, tidak menghasilkan pokok. Demikian juga salikin, kita semua ni salikin, ya. Orang yang menuju jalan, menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala disebut salikin. Seorang salik perlulah dia berusaha bahawa hendaklah dia menanam kewujudan diri dia ni dalam bumi yang tidak ada nama. Kita kena tanam, kita ni siapa, profesor ke, doktor ke, syekh ke, maulana ke, ustaz ke, siapa ke, kita kena tanam dalam bumi yang tanpa nama. Hari ni okey. Maksudnya dalam hati kita ni, nafsu kita yang ingin popular, nafsu kita yang ingin dikenali, keinginan hati kita supaya orang sanjung, orang puji, benda inilah yang akan menjadi blok, halangan untuk menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kena kepada orang-orang yang, orang-orang apa, tokoh-tokoh orang yang ke depan lah. Kita orang ke belakang-belakang ni tak apa sangat. Tapi benda ni ada pada setiap orang. Tak semesti jadi syekh, tak semesti jadi title besar-besar baru nak ada benda ni. Setiap orang ada nafsu, hubbul jah dia panggil. Cintakan, sanjungan, kedudukan ni ada pada setiap orang. Benda inilah menjadi penghalang untuk kita menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagi seorang salik, tidak perlu ada benda ini dalam diri dia. Ini kerana me bahasa Urdu me ni, aku, keakuan ni, dalam jalan tasawuf kita perlu memadamkan me, ananiyah, keakuan, memadamkan keakuan, barulah kita boleh berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh itu kita perlu kena berusaha sungguh-sungguh supaya jangan kita buat sesuatu amalan, jangan kita menzahirkan satu amalan yang mana di dalamnya ada aku. Ni akulah tashkil ni. Akulah ajak ni. Orang faham 45 orang ni. Contoh. Ni kerana akulah ni. Orang tu datang. Kerana akulah orang ni keluar. Ini semua me. Ana. Seorang insan selagi mana dia cuba untuk menyembunyikan diri dia, hendaklah dia cuba sembunyikan kedudukan diri dia. Para akabir kita, akabir ni jamak daripada kabir kan, kabir, akbar jamak juga akabir, yakni para orang besar kita, orang tua kita, para masyayikh kita, sifat mereka adalah cupne, bukannya capne bahasa Urdu. Cupne apa panggil? Menyembunyikan. Capne tampal poster. Akabir kita sifat mereka cupne, menyembunyi. Senyap-senyap, bukannya capna, poster. Tidak memakai isytihar. Jadi hari ini isytiharat yang besar-besar, ya, pakai advertisement supaya masyhur. बाहर हाल करने वाले तो सब कुछ कर रहे हैं मगर दिल की चाहत ये हुई मुझे. Jadi hari ini orang yang buat tu macam-macam lah dia buat. Tapi yang pentingnya dalam hati apa niat dia? Supaya aku dikenali, supaya aku orang kenal aku. उसका का मतलब ये नहीं कि इंसान शोहर, bukannya maksud di sini bahawa manusia perlu tinggalkan terus syuhrah, kemasyhuran tadi.
tinggalkan kota-kota, kemudian pergi duduk di atas puncak gunung, itu bukan maksud dia lagi. Kan? Bukan maksud dia. Dan memutuskan hubungan dengan semua orang, memutuskan bergaul dengan masyarakat, bukan maksud itu. Kan? Kemudian buat bilik, duduk di dalam bilik bersuluk, ऐसा नहीं है, bukan macam ini. बल्कि मामूल के ही जिंदगी गुजरे मगर दिल की चाहत ये हो कि मुझे लोगों से तारीफ नहीं चाहिए. Malah kita hidup seperti kehidupan biasa, tapi dalam hati kita buang perasaan keinginan supaya orang puji kita, supaya orang sanjung sebut-sebut nama kita. Seperti mana setiap sesuatu ada harga dia, jadi mana-mana amalan yang telah mendapat pujian manusia, maka harga tadi telah dibayar. Faham tak? Jadi kita tidak ada sebarang pahala lagi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kamu nak masyhur sangat, nak syahrat sangat, nak popular sangat, jadi bila orang puji kamu, sanjung kamu, itulah harga kamu dapat. Apa lagi kamu nak minta pada Allah? La ajra lakum. Tidak ada ajar, pahala bagi kamu. Jadi tajuk seterusnya adalah ajib ni tuan-tuan, cuba dengar. Kita perlu mengharapkan hanya semata-mata ajar pahala daripada Allah. Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha disebut dalam kitab berkenaan beliau ni. Telah terbaca dalam kitab, saya kata, berkenaan dengan Sayyidah Aisyah Siddiqah radhiyallahu taala anha. Satu kali peminta sedekah ketuk pintu rumah dia, kan? Tu ye sunne ki koshish. Maka dia pun bagi kepada si fakir tadi. Kemudian bila dia bagi, ye sunne ki koshish. Dia cuba dengar apa kata si fakir tadi. Kalau dia doa apa. Kalau dia cakap apa. Bagi sesuatu, dengar. Okey. Kemudian dia cuba nak dengar apakah si fakir tadi doa untuk dia. Sayyidina Aisyah. Jo doa wo dia tata ye isko khud bi doa. Kemudian bila dia dengar fakir tadi doa kepada dia, contoh fakir tu doa, semoga Allah Taala luaskan rezeki kamu. Aisyah pun balas balik, semoga Allah Taala luaskan juga rezeki kamu. Faham tak tuan-tuan? Doa dibalas doa. Maknanya aku bagi hadiah sedekah kepada kamu, aku tak harap sesuatu pun kepada kamu, hatta doa kamu pun aku tak harap. Jadi doa kamu kepada aku dah balas dengan doa, dan ajar pahala aku hanya Allah yang bagi pada aku. Ajib para sahabat. Sedangkan mengharap doa itu benar harus je. Orang doa kebaikan pada kita kan. Tapi para sahabat mengharap, mengingat mereka faham bahawa balas doa itu pun satu balasan daripada makhluk, bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah si ajar, aku hanya mengharapkan pahala hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni apa yang didoa oleh si fakir tadi, dia doa yang sama, bagi doa yang sama kepada fakir tadi, supaya doa tadi dibalas dengan doa, dan ajar pahala aku hanya sahaja dibayar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu kisah, satu orang engineer, saya pun tak faham juga kisah ni. Dia datang dalam keadaan tak ada duit lah, gurbah, duit yang kurang. Kemudian dia datang ke office dia. Kemudian di sana dia dapat satu voucher, certificate, voucher. Maka dia telah bergerak untuk safar di bawah tajaan satu company. Kemudian, tu Ustaz, voucher Benahwa. Maka telah dibuat kepada dia satu voucher TADA. Voucher apa? Voucher tak ada duit. Satu voucher lah, certificate. Maka bila dapat voucher tadi daripada company tadi, dia begitu gembira. Dia kata, bila dapat voucher ni, insya-Allah dalam akaun aku akan masuk duit lah. Dia kata. Wamil jaigi, maka bila dapat duit nanti, segala keperluan aku akan tertunai. Chunke wo pele hame doa ke liye ke. Jadi orang ni sebab tu dia sebelum dia pergi, dia datang jumpa aku, kata Syekh, dia minta doa daripada aku. Dia minta doa sesuatu daripada aku. Maka dengan sebab itulah lihaza badi khushi akil uन्होंने bertanya. Sebab itulah dia dah minta doa daripada aku supaya aku doa kepada dia. Bila dia dapat benda ni, dia datang kepada aku dengan begitu gembira sekali.
Abi mene abse doa keruai, oh abi dia kata baru saja kamu doakan kepada aku dan sekarang juga aku telah dapat voucher. Dia kata. Voucher tadi. Lihaza merekush, oleh itu dia kata sudah tentu ada duit dalam akaun aku. Me tori dia kibat wa apas me ai tu bahut afsrah dia. Lepas tu aku datang dia kata. Mana ada duit dalam bank dia lah. Mene puca kiawa. Lepas tu dia datang balik. Maka Syekh tanya dia, apa terjadi pada kamu? Maka dia jawab, aku ingatkan voucher tu ada duit banyak ni. Kan? Tiba-tiba bila aku pergi account branch, pergi ATM lah kalau kita ni. Kan? Pergi branch account, tiba-tiba aku nampak di sana dia tulis paid off. Paid off. Voucher tadi telah pun dibayar. Apa maksud dia? Badrul. Voucher tadi telah tertulis paid off. Telah dibayar kan? Mana telah dibayar, dia tak dapat lah. Kan? Lihaza ab amari pas iskaku hisab naik. Dia kata sekarang aku tak dapat hisab kita apa. Sebab benda tu dah paid off. Jadi natijah nak bagi tahu di sini, tujis amal perhamne logose, amal yang mana kita buat untuk dapat pujian manusia, sanjungan manusia. Sekarang kita kena faham bahawa amalan-amalan yang kita buat kerana sanjungan manusia itu telah pun paid off. Ada pujian itu paid off. Jadi kita tak dapat paid bayaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat nanti dia tidak akan dapat sebarang bentuk pahala. Allah Subhanahu wa taala akan kata kepada dia, kamu atas dunia dulu mahukan populariti, mahukan kemasyhuran. Dan kamu telah pun dapat kemasyhuran di dunia ini, Allah Taala kata. Maka bad khatam. Benda ni dah habis dah. Agar ham amal karya, kalaulah kita buat satu amalan, mestilah faqat hanya semata-mata untuk dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana kemasyhuran dunia, bukan kerana apa-apa, bukan kerana maksud dunia. Jadi nafsu manusia ini merupakan musuh utama bagi manusia itu sendiri. Dan nafsu ni dia hendak macam-macam. Di antaranya nafsu ini dia mahu diri dia dipuji, disebut-sebut, disanjung-sanjung. Dan dia rasa seronok dengan sanjungan yang dikenakan padanya. Jadi dalam hikam ini perkataan khumul kan. Jadi pensyarah kitab hikam ni Allamah Ibn Humam dalam Iqazul Humam, dia kata qultu al-khumul huwa isqatul manzilati 'inda an-nas wa kitmanu sirril wilayah. Qultu, aku berkata bahawa logo ki nazamnya banda ikam, bahawa seorang manusia itu dia akan nampak seperti orang yang umum saja di pandangan manusia. Itu masuk khumul. Manusia itu dia berinteraksi seperti orang yang awam saja, walaupun dia somebody, kan? Tapi dia nampak seperti orang yang awam. Isqatul manzilah, dia menjatuhkan kedudukan dia indan nas, di sisi manusia. Wa kitmanu sirri, dan dia menyembunyikan rahsia kewilayah, yakni rahsia kewalian dia. Itu masuk khumul. Maknanya di sisi manusia dia adalah hamba yang umum, tapi di sisi Allah sebenarnya dia adalah hamba yang khusus. Sebab itulah para akabir kita, mereka seboleh mungkin menyembunyikan amalan mereka. Patabinai calim, kita tak sedar pun mereka buat amalan. Sehingga kan amalan mereka buat, sehinggalah mereka duduk tidur dengan isteri masing-masing, tidur di atas bantal yang sama, kadang-kadang keluar air mata taqwa di mata mereka, isteri sebelah tak tahu pun. Kan? Isteri duduk sebelah tak tahu pun. Keluar tangisan air mata taqwa, isteri di sebelah tak sedar, tak tahu menahu pun. Ini para akabir kita. Kyunki warane me itna ikhfasik. Kenapa? Dia menangis pun dengan begitu tawaduk sekali. Menangis pun cuba sembunyi. Oh, kita kalau keluar air mata, kalau boleh nak tahu, biar semua orang tahu aku menangis malam ni. Kan? Menangis pun mereka menyembunyikan tangisan mereka. Itna apne amal ko cupate teke kisi, dia menyembunyikan amalan mereka sehingga tidak ada orang pun yang menyedarinya. Dan gumnami ini, khumul ini apa? Tadilah khumul tadi menyembunyikan kedudukan di sisi manusia itu, am di sisi manusia, khusus di sisi Allah, ini amat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala
ba'dul hukama al-khumulu ni'matun wa nafsu tabahu wa zuhuru niqmatun wa nafsu tahwahu. Setengah para hukama telah berkata bahawa khumul tadi merupakan nikmat dan nafsu mengingkarinya. Khumul ini satu nikmat, menyembunyikan diri depan orang ramai, menyembunyikan kedudukan di depan manusia, ini satu nikmat. Tapi nafsu tak suka. Nafsu kalau boleh semua orang kenal lah. Dan satu lagi, wazuhuru syuhrah. Masyhuran ini satu niqmah. Niqmah lawan pada nikmat. Nikmah maksud apa? Azab. Syuhrah ini, kemasyhuran ini satu azab. Akan tapi an-nafsu tahwahu, nafsu menyukainya. Nampak tak dia punya bandingan? Khumul tadi satu nikmat, tapi nafsu tak suka. Menzahirkan kemasyhuran itu satu niqmah, satu azab, tapi nafsu suka. Satu kisah wajib kita ni. Siapa nak dengar kisah ni insya-Allah? Cuba cakap. Hazrat Aqdas Maulana Qasim Nanatwi. Satu kisah yang masyhur. Qasim Nanatwi ini pengasas Madrasah Darul Ulum Deoband. Dia pengasas, mengajar di bawah satu pohon delima, 2 orang anak murid je. Maulana Rashid Ahmad Gangohi, Maulana Qasim Nanatwi. Jadi satu kali dia ni, kisah yang masyhur, pada zaman beliau ada satu perbahasan, dialog di antara agama, di antara mazhab. Maka tajuk perbahasan itu tajuk program itu digelar sebagai Mila Khuda Nashti, yakni pengenalan, majlis mengenal Tuhan. Orang Kristian dia cara dia, orang Hindu cara dia, orang Islam cara dia. Jadi bila tiba waktu majlis tu nak sampai, orang-orang tempatan telah fikir, siapa nak jadi wakil orang Islam ni? Untuk masuk dalam dialog antar agama tadi. Siapakah orang yang mana ilmunya sebesar bukit, yang mempunyai haqqaniyah terhadap Islam, mempunyai hakikat terbuka kepadanya tentang Islam ni, dan semua orang boleh terima dia. Jadi semua pandangan tertumpu kepada siapa? Hazrat Maulana Qasim Nanatwi rahmatullah alaih. Maka beliau telah hadir, lalu beliau berkata, maka wakil telah hadir, maka telah kata, Hadrat Abwa tashrif li'ai, Hazrat yang wa'dah. Maka dia kata, orang utusan telah pergi kepada Hadrat dan telah jemput Hadrat. Bila tiba masanya, minta Hazrat pergi ke sana untuk dialog di antara agama ni. Maka Hazrat telah berjanji, okeylah, baiklah, mai fulan tarikh. Dia kata, aku insya-Allah pada tarikh tertentu aku akan naik train kereta api dan aku akan sampai ke sana. Ini ada kisah dia dalam kitab Bani Darul Ulum Deoband. Jadi orang ramai, ni cerita tentang orang tak suka kemasyhuran ni. Dengar tuan-tuan. Jadi orang makami tempatan tadi, bila tiba pada waktu dan tarikhnya, maka orang makami, orang tempatan, tunggulah di stesen kereta api untuk sambut istiqbal Maulana. Kenapa Maulana nak datang? Kerana telah ditentukan bahawa hari tersebut, tarikh tersebut, pukul tersebut Maulana akan datang. Di sana program akan berlangsung. Jadi kereta api telah bergerak pada waktunya. Jadi Maulana pun telah duduk dalam train yang telah ditetapkan. Bila Maulana duduk atas seat, atas kereta api nak bergerak ke sana, tiba-tiba datang khialan dalam hati Maulana. Dia kata, "Mene tu bertayar wa keme fulan din. Aku telah bagi tahu pada mereka bahawa aku akan pergi ke sana pada masa tersebut." Itu kayak asana, okey? Jangan-jangan nanti mereka semua berkumpul sambut aku nanti, istiqbal aku nanti. Jadi Maulana jadi pelik. Islik tu main istiqbal, dia kata sedangkan aku sebenarnya tak layak untuk disambut. Aku takut orang ramai duduk berdiri, ramai nanti sambut aku dengan bendera, dengan bunga Pakistan. Dia tahulah dengan bunga mangganya apa semua kan. Sedangkan aku tak layak untuk disambut. Islik mujib naik jana. Jadi kalau aku tak pergi ni, macam mana aku nak buat? Dia tengah fikir-fikir loading ni. Besok cakap esek kereta, dia kata baiklah buat macam ni lah. Ada satu stesen sebelum sampai kepada stesen yang dia nak pergi tu. Ada satu stesen sebelum tu, dia kata aku akan berhenti di stesen tadi. Kemudian daripada stesen tadi aku akan jalan kaki ke stesen sana. Berhenti stesen sebelum itu. Baki ada sebarang. Kemudian baki perjalanan lebih kurang 10-12 km, aku pedal saja, jalan kaki. Jab train saya naik jangan kata log istiqbal. Jadi bila aku tak pergi naik kereta api, maka orang ramai tak akan sambut aku lah. Tak sempatlah nak sambut aku.
Jadi bila sampai di stesen, sebelum stesen yang Maulana nak sampai tu, beliau pun turun dan mulalah berjalan kaki. Di pertengahan jalan ada satu sungai. Jadi bila Maulana nak seberangi sungai tadi, waktu itu Maulana pakai kain sarung saja. Kain sarung. Jadi bila dia mengharungi sungai, kain sarung tadi basah. Hazrat kipas rumal ki jaga ek longgi hotiti. Kemudian serban dia waktu itu dia pakai serban kain sarung, macam kita orang kampung pakai kain sarung buat serban kan. Hazrat ni wo cadar banli, apa ni pajama aku? Jadi Maulana tukar, gantilah serban yang kain sarung tadi, dia kain asal dah basah. Jadi kain serban kain sarung tadi dia guna untuk pakai sarung, jadikan sarung. Kemudian kain yang basah tadi dia perah-perah, dia pakai tungkat kan. Dia letak belakang macam itu, kain itu dia sangkut di tungkat sambil jalan sambil jemur. Faham tak? Sambil jalan sambil jemur. Tengok begitu sederhananya Hazrat Maulana Qasim Nanatwi. Apa jadi? Dalam perjalanan maka kain tadi telah kering. Pikir ayah kami waktu saya. Dia kata, kenapa aku perlu mensia-siakan masa? Pajama khuri syuk utara. Dia kata, tak perlu tunggu sini, baik aku berjalan saja. Kenapa? Kain nanti, kain sarung nanti lama-lama akan kering dengan sendiri bila berjalan. Cuncil hatiku kan, maka dia pun berjalan dengan letakkan tungkat di atas belakang dia dan kain akhirnya kering macam itu. Dan bersama Maulana waktu itu tidak ada sebarang khadim, tidak ada teman seperjalanan. Islam ke safar miskin ke Allah ke safar kereh. Bila sampai di bandar, maka Maulana fikir, aku kena duduk, kalau kita macam homestay lah, kena cari homestay ke hotel tempat tinggal. Dia kata sewa satu bilik di sana. Kemudian Maulana telah ambil satu bilik di satu tempat untuk berehat. Jab takrib begitu, bila dekat dah waktu majlis nak sampai, maka aku akan pergi ke majlis. Itulah dia fikir. Maka di sebelah sana orang ramai telah berkumpul, ramai di stesen nak sambut Maulana ni. Satu jamu rafiq ni satu jam, satu keadaan yang begitu sesak sekali di stesen kereta api nak sambut Maulana. Mereka tak tahu yang Maulana duduk berjalan kaki dengan kain sarung je. Log intizam ete ke Hazrat ai. Orang ramai sedang menunggu bahawa Hazrat nak datang ni. Hambar penaingi, kita akan pakai bunga mangga, kita pakaikan kalung bunga macam-macam kalau zaman sekarang dengan apa, dengan bunga apinya sebagainya kan. Akan tetapi atas kereta api, bila kereta api sampai, tengok Maulana tak turun. Pergi cek naik atas seat, semua seat, tengok tak ada pun Maulana. Maka Hazrat naik, nazar naik atas, maka Hazrat tak nampak pun. Jadi orang ramai begitu, tension, peresan, sedih. Di mana tetamu kita? Tak nampak-nampak, tak kunjung tiba. Mungkin pada alim kena lagi, maka salah seorang orang alim kata, mungkin disebabkan sesuatu faktor Maulana terlepas kereta api mungkin, ataupun mungkin juga kisi or Zaria, Maulana tak naik kereta api, naik benda lain, safar dengan benda lain. Lihaza apa takaruk ke kejap biwa gitu akhir kisah. Jadi kita kena cek, kalau Maulana dah sampai, mungkin tak naik kereta api, mungkin dah sampai di kawasan berdekatan, mungkin Maulana check-in homestay mana-mana, begitulah. Lihaza syahir majid ni saya, maka mereka pergi cek semua homestay di kawasan di bandar tadi. Nak tahu Maulana ni tinggal di homestay mana. Tak tahu Maulana mari duduk homestay Chasing mana, homestay ustaz tidur ke apa, tak tahu. Lihaza apa tak kau okey. Jadi lihaza syahir majid ni mereka telah cek semua. Tapi tak jumpa pun dalam checklist bawah tu, tak ada pun nama Maulana Qasim Nanatwi. Itu dia. Bila mereka telah putus asa, seorang alim telah berkata, "Acha, mehut cake, aku sendiri akan pergi cek satu-satu." Orang alim tu tak sabar dah, anak murid dia mungkin. Abjab khud ke jake musafir khanum, bila dia pergi daripada satu homestay tu, maka dia mula cek, tak ada Qasim Nanatwi. Hanya ada satu nama saja yang bernama Khurshid Hasan. Khurshid Hasan. Jadi Maulana Qasim Nanatwi ini nama yang dima'ruf, yang masyhur adalah Qasim Nanatwi. Tapi satu nama dari segi tarikhi, dari sudut tarikh, dari sudut sejarah, nama beliau adalah Khurshid Hasan. Kalau kita macam inilah nama IC Khurshid Hasan kan. Tapi yang masyhurnya Maulana Aidil contoh. Maka Maulana pergi cek, tengok ada satu nama Khurshid Hasan. Itu yang mana tak ma'ruf dengan nama tadi. Jadi sebenarnya Maulana pun tulis nama beliau dengan mana yang tidak ma'ruf. Dia telah booking homestay tadi.
Jamuannya Khursyid Hasan ke-6. Jadi bila alim tadi tengok nampak nama Khursyid Hasan tadi, maka dia pun mula syak. Jangan-jangan ini Maulana, dia kata. Dia naik hotel Waris, maka dia tanya orang staff hotel, siapa orang ni? Dia kata tak tahu, tapi nampak macam orang alim, dia kata. Staff tadi kata, dia telah booking bilik ni dan berehat. Kemudian mereka tanya, syakhsiat Keseh, bagaimana bentuk orang ini? Dan kebetulan Maulana Qasim Nanatwi ni satu orang yang bastatan fil ilm, yakni apa ini bastatan fil ilm, maknanya mantap dalam ilmu, maknanya gemuk dalam ilmu tapi tidak gemuk fil jism, dalam bentuk badan tak gemuk sangatlah tapi ilmu dia gemuk. Itulah boleh cakap, yakni dia satu orang yang kurus kering saja. Ada misalnya? Tak ada misal. Mungkin Syarizan kot, macam Syarizan ni je, kurus kering je. Ek hota hai matan, जब उनके अंडर हुआ कि बताने वाला भी यही बता रहा कि मेज़बान साहब आए तो उन्होंने कहा कि दरवाज़ा खटकाया, हज़रत ने दरवाज़ा खोला तो मेज़बान कहना हज़रत हम. Jadi bila dia pergi cek masuk bilik, maka dia ketuk pintu. Seorang alim tadi dia kata, Hazrat, Hazrat, kami tunggu Hazrat di stesen, ramai penuh dah, semua duk tunggu kamu Hazrat, ramai dah, betapa ramai orang yang sedang istiqbal kamu. Maka Hazrat kata, मैं ऐसी लिए तो stesen, sebab itulah aku tak nak pergi stesen. Hazrat kata, kan? Sebab itulah aku tak nak pergi stesen. Kamu duk sambut aku buat apa? Apa sebagainya? Lihaza mai stesen sepele. Sebab itulah aku telah turun daripada stesen awal, daripada stesen yang sepatutnya aku turun. Kemudian aku datang sini, aku telah booking bilik di sini. Selepas itu Hazrat telah mengungkapkan satu ayat yang ajib. Dia kata, jo sone ki roshni ki likhne ke kabil hai, yang mana layak untuk tulis. Ungkapan Maulana ini dengan tulisan dakwat emas, dia kata. Apa Maulana kata dalam bahasa Urdu lah, tuan-tuan kalau boleh faham. Chand alfaz par liye the dunia pehchan gayi, warna tu Qasim apne aap ko usse mitata कि किसी को पता ही नहीं चलता. समझिए, चंद अल्फाज पढ़िए, cuba baca beberapa lafaz, dunia pehchan gayi. Baca beberapa lafaz saja, kamu akan mengenal dunia. Jika tidak Qasim telah memadamkan dirinya, kisi ko patah ini calta, bahawa tidak ada orang pun yang mengetahui akan dirinya. Itulah perkataan dia, makna menandakan tentang tawaduknya dia, tak suka syuhrah, populariti dan sebagainya. Inilah sepatutnya kaifiat hati yang ada pada kita semua. Kita hendaklah memadamkan kewujudan diri kita masing-masing, supaya tidak ada orang tahu pun tentang kita. Inilah satu perkara yang matlub dikehendaki, dan inilah perkara yang mana sangat kurang dewasa ini. Setiap orang mahukan bahawa setiap perkataan aku ini diberitahu pada orang lain. Maknanya setiap perkataan aku ini disebut, oh ustaz tu cakap macam ni, ustaz ni cakap macam ni. Malfuzat kan dia sebut hari ni kan. Oh ajib baat देखें कि ठीक है अगर अल्लाह वाले अपनी कोई बात करे और हालत बयान करे तो समझ में आते हैं, मगर आजकल तो तहदीस बिन इमाम का नाम लेकर. Jadi hari ini kalau kita fahamlah, kalau wali Allah, orang yang ikhlas, bila mereka cakap sesuatu, ataupun cerita tentang keadaan diri mereka, cerita tentang keadaan kaifiat hati mereka, kita fahamlah. Akan tapi hari ini orang-orang yang biasa, dengan kononnya aku cerita ni sekadar tahdis bin ni'mah. Dia ada berlapik sikit lah. Aku cerita ni bukan nak menyombong diri, tapi sekadar tahdis bin ni'mah. Kan dalam surah Wadduha kata, fa'amma bi ni'mati rabbika fahadis. Adapun nikmat yang dikurniakan Tuhan kamu, fahadis, ceritakanlah. Maknanya harus kalau kita nak cerita tentang, dibenarkanlah nak cerita yang nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita, baik dunia maupun akhirat. Jadi hari ini orang dengan alasannya tahdis bin ni'mah, cuba cerita, aku semalam mimpi macam ni Rasulullah, kononnya tahdis bin ni'mah lah. Tapi sebenarnya supaya orang sebut-sebut dia, orang ini dekat dengan Allah, selalu mimpi Rasulullah dan sebagainya. Faham tak tuan-tuan? Jadi asal maksudnya adalah untuk apa? Arifuni, kenalilah diri aku. Siapa aku ni? Mungkin kenal lah aku, duk kawan dengan aku ni, sama ni. Itu maksudnya. Mujhe pehchano, kenali diri aku. Siapakah diri aku? Jadi orang yang dapat sifat khumul tadi, unki zaban per unki ta'rif kabi naik tidak pernah keluar ta'rif di lidah-lidah mereka. Isliye ki ham tu ta'rif ki kabil hi. Kenapa? Dia kata kami ini memang tak layak untuk dipuji, tak layak untuk disanjung.
Okey, satu sebelum kita habiskan. Hazrat Khwaja Bahuddin Naqsyabandi rahimahullah taala, satu orang tanya beliau, "Hazrat, cuba cerita tentang karamah Hazrat." Oh, berani anak murid tanya. "Hazrat, cerita sikit karamah setara mana?" Maka apa jawab Hazrat? Siapa nak dengar jawapan Hazrat? Firman lagi, dia kata keramat aku, adakah yang lebih besar daripada keramat diri aku ni? Keramat yang terjadi pada diri aku adalah walaupun aku buat dosa begitu banyak sekali, namun aku masih selamat, tidak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun banyak dosa aku buat, tapi sampai hari ini bumi tak pernah hisap aku ke dalam, tak pernah tenggelamkan aku. Inilah keramah yang besar, lebih besar daripada keramah yang kamu faham. Inilah keramah kita hari ini, tuan-tuan. Buat dosa, buat Allah Ta'ala tak bongkarkan, Allah Ta'ala tak tangkap kita atas dunia. Ini karamah kita sebenarnya, tuan-tuan. Jadi itu jawapan Khwaja Bahuddin Naqsyabandi. Akabir kita, inilah kaifiat hati yang ada pada akabir kita. Mereka faham tentang diri mereka, yang mana diri mereka itu adalah berhakikat, tidak ada hakikat apa-apa sebenarnya. Semajitaki hal mereka, dan mereka faham bahawa diri mereka itu tidak ada sebarang hakikat. Waqi'ah sahidan, inilah yang terjadi. Dan kita pun kalau kita melihat akan hakikat kita sebenar, apa kedudukan kita sebenarnya? Ya Allah Ta'ala, ini sebenarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dunia mein ham jo rahmati ki zindagi, hari ini di atas dunia yang mana kita melalui kehidupan dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini adalah sedekah daripada sifat satari Allah Ta'ala. Faham tak? Salah satu sifat Allah Ta'ala, ya sattar, zat yang menyembunyikan. Hari ini yang kita dapat mengharungi kehidupan di dunia dengan penuh rahmat, penuh nikmat, ini adalah sedekah daripada sifat sattar Allah Ta'ala. Dengan sifat sattar Allah Ta'ala hari inilah kita telah mendapat kehidupan di dunia dengan penuh kemuliaan. Dan kalaulah Allah Ta'ala tarik kemuliaan kita, Allah Ta'ala bongkarkan siapa kita sebenarnya, tidak ada mana muka kita nak tunjuk kepada siapa-siapa, malu habis, tuan-tuan. Hari ini saya boleh duduk atas ni kan Allah Ta'ala tutup saya. Tuan-tuan boleh datang sini, Allah Ta'ala tutup kita. Kalau Allah Ta'ala bongkarkan kejahatan kita, tidak ada orang berani datang sini, tuan-tuan. Tu apne आपको akhir sekali, tu apne आपको मिटाने के दिल के अंदर एक शौक, kita perlu ada syok, gemar dalam hati kita untuk memadamkan diri sendiri. Delete yourself. Delete apa? Keakuan diri kita, kehebatan, darjah kita. Dusi ko apne amal ka pata bhi na chale. Yang kita jangan bagi tahu bahawa sesuatu amalan pun kepada orang lain terhadap amalan kita. Jangan biar orang tahu kita buat apa. Dan harapan untuk mendapat pahala hanya semata-mata diserahkan kepada diri zat Allah Rabbul Izzat. Itulah yang disebut sebagai gumnami, khumul tadi. Faham tak? Dan ini gumnami ini, khumul ini satu sifat yang sangat digemari, disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qala ba'dul arifin, berkata setengah arifin, kullu ma dafanta nafsaka ardan saman qalbuka samaan. Faham, tuan-tuan? Setengah para arifin berkata, kullama dafanat nafsaka ardan, banyak mana kamu tanam nafsu diri kamu dalam bumi, ardan, bumi, dan saman qalbuka, maka apa akan jadi? Itnihi teri kadar Allah Ta'ala, betapa itulah kedudukan nilai kamu akan tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, samaan, langit-langit. Faham tak? Banyak mana kamu tanam nafsu keberadaan, keakuan diri kamu dalam bumi, sebanyak itulah kadar nilai kedudukan kamu akan ditinggikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, samaan, langit-langitan. Okey. Lau ata baba ahadikum. Setengah dalam hadis ada sebut Kanzul Ummal, setengah daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, lau ata baba ahadikum fas'alahu dinaran lam yu'tahu iyyahu. Ada setengah daripada hamba Nabi hamba Allah Taala ni, kalaulah dia datang di pintu-pintu rumah kamu dan dia minta sesuatu dinar, tidak ada orang akan bagi kepada dia. Setengah daripada tok pakir, peminta sedekah, dia ketuk pintu kita minta dinar, wang sebagainya, tak ada orang bagi kepada dia. Tapi lau aqsama 'ala Allah la abarrahu,
kalau dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, dia nak buat sesuatu, nescaya sumpah dia ditunai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga daripada kalangan umat Nabi orang macam ni, nampak macam minta sedekah rambut, berselerak rambut kan, baju pun bau semacam, ketuk pintu tak ada orang nak bagi duit. Tapi kalau dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, la abarrahu, nescaya Allah Taala akan tunaikan segala sumpahan dia. Yakni dia ada makam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Secara zahirnya orang ini adalah tadilah khumul, nampaknya tak dikenali, penduduk langit, penduduk bumi, tapi penduduk langit semua menyebut-nyebut namanya. Hatta agak challenge itu sehingga kalaulah dia berjalan tidak ada orang kenal pun dia. Kesi juga kalau dia pergi kepada satu tempat, tidak ada orang kenal perasaan dia. Ye wolog haja Allah ke ziyadah pasal inilah orang yang mana sangat dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah taala kita akan sambung lagi kisah-kisah para sahabat tentang tajuk Gumnami ni, tentang tajuk khumul ni. Bagaimana kisah Imam Zainul Abidin, bagaimana kisah Abu Bakar Siddiq, bagaimana kisah para sahabat tentang betapa mereka menundukkan nafsu jiwa mereka, tidak mahu dikenali, sehingga mereka buat amalan kebaikan pun tidak ada orang sedar kebaikan yang mereka lakukan, sehinggalah mereka mati wafat meninggal dunia ini barulah orang sedar kebaikan yang mereka buat. InsyaAllah kita akan baca di program yang lain insya-Allah taala. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Insya-Allah kita doa. Insya-Allah kita jumpa malam ini insya-Allah.